yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia barisan kepimpinan masjid, seterusnya para imam Bilal serta jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi sekali alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan, Allah masih lagi memberi kita keizinan untuk sama-sama hadir solat subuh berjemaah pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hidayah ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah dalam melaksanakan ibadah kita ini secara berjemaah, dan mudah-mudahan di masjid-masjid dan juga di surau-surau. Muslimin musliman yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah bersama lagi pada kitab kita, kitab Bahrul Madhi, jilid yang pertama, iaitu Babus Salah. Bab solat. Masih lagi membicarakan tentang perkara-perkara sunat dalam solat. Solat ini kita ada 3 benda lah. Satu, perkara-perkara yang rukun. Ada 13 rukun tersebut, itu wajib kita buat. Kalau kita tinggalkan, maka tidak sah solat kita. Yang kedua, kita ada sunat. Sunat pula terpecah kepada 2. Yang pertama, sunat ab'ad, sunat yang dituntut kita lakukan. Andai kata kita tinggalkan, solat kita itu sah, tetapi kita sunat untuk menggantikan apa yang kita tinggalkan itu dengan sujud sahwi. Yang ketiga, sunat hai'ah. Yang ni banyak, sunat hai'ah ni banyak, sangat banyak, ya. Iaitu perkara sunat untuk melengkapkan kesempurnaan solat kita. Andai kata kita tinggalkan dengan sengaja ataupun dengan tak sengaja, maka ianya tidak membatalkan solat, cuma mengurangilah, ya, pahala solat. Baiklah, kita masih lagi membicarakan tentang at-tasyahud, iaitu tahiyyat. Bab ma jaa annahu yakhfi at-tasyahudi. Bab menyatakan bahawasanya dibaca dengan tidak nyaring akan membaca tahiyat. Wahai saudaraku, bermula tahiyat itu sama ada awalnya dan yang akhirnya, tiadalah dibaca akan dia dengan nyaringnya. Dengan dalil yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, tahiyat ini dibaca dengan secara senyap, ya, tak ada tahiyat dibaca dengan kuat. Semuanya senyap tahiyat ini, iaitu dengan kita sendirilah yang mendengar bacaan tersebut. Jadi kita setakat ni memang, ya, tak pernah ada lah. Kalau ada, itu memang confuse lah, ya, menyalahi sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini boleh dikatakan jumhur ulama, ya, kesemua ulama lah mengatakan bahawasanya dibaca tahiyat itu dengan senyap, ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, senyap, ya. Tak ada orang baca kuat-kuat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, tak ada. Serat bertaranum lagi, ya. Ya, tak ada. Baik. Jadi dalilnya di sini hadis daripada Imam At-Tirmizi an Abdullah bin Mas'ud qala minas sunnah ay yukhfi at-tashahhuda, ya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya setengah daripada sunat ataupun setengah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
perkara yang diamalkan oleh Nabi kita, iaitu bahawasanya tidak menyaringkan ia akan membaca tahiyat. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini merupakan hadis hasan lagi gharib, dan bermula amal atasnya di sisi ulama sekalian. Orang yang jadi ulama mujtahidin beramal semuanya sebagaimana kata Ibnu Mas'ud itu, iaitu tidak membaca tahiyat dengan nyaring. Tak ada hadis-hadis yang lain kecuali ini je lah, antaranya riwayat Imam At-Tirmizi ini, hadis lain ada lagi lah riwayat daripada imam yang lain, tapi kesemuanya iaitu membaca tahiyat itu dengan senyap. Jadi kita jangan buat halah kita pula keluarkan mazhab baru pula, itu janganlah ya. Baik. Seterusnya bab ma jaa kaifal julusi fit tasyahudi, bab bagaimana duduknya Rasulullah membaca tahiyat. Duduk membaca tahiyat, bagaimana keadaan duduk ketika membaca tahiyat. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula kelakuan duduk membaca tahiyat itu telah khilaf ulama yang mujtahidin padanya. Maka dapatlah keterangannya selepas daripada diterangkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, katanya, An Wa'il ibn Hujrin qala qudimtul Madinah, daripada Wa'il bin Hujrin, katanya, datang aku ke negeri Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kataku bagi diriku, demi aku lihat dan periksa perhati dengan baiknya kepada sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya aku dapat turut ikut sebagaimana amalnya dan menjadikan sah amalku dengan menurut Nabi itu. Maka Rasulullah pun sembahyang dan aku pun memerhatikan akan sembahyangnya. Ini kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wa'il bin Hujrin. Dia datang ke Madinah, dan dia nak perhatikan bagaimana Rasulullah salat dengan cara yang sebenar-benarnya, supaya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah pernah berkata, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah sebagaimana kamu lihat aku solat. Betul, para sahabat ni nak tengok Rasulullah solat macam mana. Jadi Wa'il ini juga sama jugalah, datang ke Madinah, semata-mata niat dia nak perhati betul-betul bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat. Katanya, falamma jalasa ya'ni litashahhudi iftarasha rijalahul yusra wa wada'a yadahul yusra ya'ni ala fakhidhihil yusra wa nasaba rijalahul yumna. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk mengerjakan tahiyatnya, baginda menghamparkan, yakni melipat ia akan kakinya yang kiri dan duduk ia di atasnya, dan menghantarkan ia akan tangannya yang kiri itu, yakni ke atas pahanya yang kiri. Duduk tahiyat, Rasulullah lipatkan kaki kiri dia ke bawah. Kemudian punggung Rasulullah duduk di atas kaki kiri. Itu yang pertama. Paha duduk di atas tangan duduk di atas paha. Dan mendiri ia akan kakinya yang kanan, yakni belakangnya dihadapkan ke kiblat. Kaki kanan Rasulullah tegakkan. Rasulullah tegakkan dan menghadap ke arah kiblat. Bila menghadap arah kiblat ini maksudnya apa? Maksudnya jari-jari tersebut yang Rasulullah tekan, menggunakan perut jari tersebut untuk menghadap ke arah kiblat. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula hadis ini hasan lagi sahih, dan bermula amal atas hadis ini di sisi kebanyakan ulama, dan ialah juga perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan juga ahli Kufah dan juga Ibnul Mubarak. Ini semua nama-nama ulama-ulama.
Jadi itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ketika bertahiyat. Dan ada lagi hadis lain, ya, cara Rasulullah duduk bertahiyat, hadis yang panjang lebar. Ya, saya bacalah ya. Saya baca. Dengar dengan teliti, ya, kalau faham kita angguklah. Rupanya angguk tidur. Gantuk mata. Panjang ni hadis ni. Tapi tak apalah ya. Sebenarnya kita tahu bahawasanya apa yang kita buat itu sebenarnya ada sandarannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya kita tidaklah buat itu semata-mata ikut membabi pula. Menkhizir buta. Ya. Masalah duduk bagi tahiyat dan hadisnya yang panjang. Ada juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang panjang bagi menerangkan duduk bagi tahiyat itu dengan katanya an Abbas bin Sahl As-Sa'idi qal, daripada seorang daripada tabi'in yang dipercayai riwayatnya, namanya Abbas bin Sahl As-Sa'idi, katanya ijtama'a Abu Humaidin wa Abu Humaidin wa Abu Usaidin wa Sahd bin Sa'din wa Muhammad bin Maslamah. Telah berkumpul 4 orang yang zahir pada hadis ini, disebutkan tadi nama tadi itu dalam, dan tersebut dalam Sahih Ibnu Khuzaimah bahawasanya mereka itu bersepuluh. Ada 10 orang. Ya, tapi dalam hadis ini disebut 4 sajalah. Ya. Dia sebut nama 4 orang sahabat saja. Ya, dan ada yang riwayat lain yang sebut 10. Jadi antara yang 10 itu antaranya Abu Qatadah Ibnu Rabai dan juga Abu Hurairah dan juga Abu Humaid. Ya, nama batang tubuhnya Abdurrahman bin Sa'd bin Al-Munzir, dan Abu Usaid nama batang tubuhnya Malik bin Rabi'ah, dan Sahal bin Sa'd dan Muhammad bin Maslamah. Dalam mereka itu berkumpul muzakarah mereka itu, yakni beringat-ingatkan hal masa mereka itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang berjemaah. Ya, sebagaimana kata Abbas. Baik. Jadi para sahabat ini, ya, mereka berkumpul, ya. Ini diceritakan oleh seorang tabi'in namanya Abbas bin Sahl As-Sa'idi. Ya, tabi'in ini generasi selepas sahabat. Tabi'in ini mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mereka yang sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in ini hanya sempat bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas bin Sahil ini bin Sahl As-Sa'idi ini dia sempat bersama-sama dengan para sahabat. Ada diceritakanlah apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Yang berkumpul 4 orang nama-nama tadi itu dalam hadis ini, dan juga ada riwayat lain mengatakan 10 orang. Ya. Adalah sebut tadi disebutkan beberapa nama tadi, termasuklah juga Abu Hurairah, ya, Abu Qatadah dan juga sebagainya lah. Ya. Jadi mereka ini berbincang akan solat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul, kita ni pun sama jugalah, ya. Bila kita ada masalah tentang agama sebagainya, kita pun bermuzakarah. Berbincang, mendapat pandangan-pandangan daripada kepala-kepala yang ramai itu. Ya. Fadzakaru salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beringat-ingatlah mereka itu akan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu masing-masing berkata sembahyang Nabi begini-begini, dan kata seorang demikian pula menyungguhkan atau menambah tahqiqkan. Jadi bila ada seorang sahabat dia bercakap, dia kata nama Nabi begini-begini, orang lain ya betul menyungguhkannya. Dan ada pula para sahabat yang lain yang dia dapat ataupun dia tambah lagi lah, ya, untuk benda-benda yang mungkin tak disebutkan oleh sahabat yang lain. Majlis muzakarah, ya, ingat memperingati. Faqala Abu Humaid, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal yang demikian itu berkatalah Abu Humaid,
Abdul Rahman bin Sa'd bin Munzir As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu anhu, aku lebih ingat daripada kamu sekalian dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kata dia. Bertambah pada riwayat Abi Daud lagi begini, kata mereka itu, kerana apa kamu lebih ingat daripada kami? Maka demi Allah, tiada ada engkau lebih daripada kami menurutnya, dan tiada pula engkau lebih dahulu daripada kami menjadi sahabatnya. Dan bertambah bagi Tahawi pula, kata mereka itu, dari mana kamu lebih ingat daripada kami itu? Jawabnya, aku perhati jaga akan sembahyang Nabi itu hingga aku hafaz akan dia. Jadi adalah kata-kata seorang sahabat Nabi itu, iaitu Abu Humaid Abdul Rahman bin Sa'd bin Al-Munzir As-Sa'idi Al-Ansari. Ya, dia kata, dia beritahu kepada para sahabat-sahabat yang kemudian itu, aku ada ingat, aku lah antara mungkin yang kuat ingatlah apa yang Nabi solat, apa yang Nabi buat dalam solatnya. Kata Abu Humaid, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa ya'ni li tasyahhudi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah aku lihat duduk bagi tahiyat. Faftarasha rijlahul yusra, maka menghampar ia, yakni melipat ia akan kakinya yang kiri, yakni bagi tahiyat, dan membacanya. Wa aqbala bi sadril yumna ala qiblatihi, dan memperhadap ia dengan hadapan kaki kanannya, iaitu belakang kakinya dihalakannya ke kiblat dengan didirikannya, dan ia melipatkan duduk atas lipat kaki kiri. Wa wada'a kaffahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna, dan meletakkan ia akan tapak tangan kanan atas lutut kanannya. Wa kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, dan menghantar ia akan tangan kirinya itu atas lututnya yang kiri, dengan menggenggamkan segala jarinya yang kanan, melainkan telunjuk, sebagaimana kata Abu Humaid, wa asyara bi asbu'ihi, yakni as-sababa, dan mensyaratkan ia dengan jarinya, yakni dengan telunjuknya. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi, sahih. Ya. Duduk bagi tahiyat bagaimana? Tadi pun dah diceritakan bagaimana duduk bagi tahiyat. Iaitu bila kita duduk, kaki kiri kita menghampar iftirash. Itu maksud iftirash tu. Kaki kiri kita menghampar ke bawah, dan kita duduk, punggung kita duduk di atas kaki kiri tersebut. Kaki kanan kita tegakkan, sebab tarik ke belakang, dan kita tegakkan dengan perut jari semuanya menghadap ke arah kiblat. Itu semampu mungkinlah. Kalau nak kata semua turun jari itu mungkin sukar setengah-setengah orang. Jadi kita buatlah setakat yang termampu. Sekurang-kurangnya biasanya orang lipat ibu jari lah, kan, sekurang-kurangnya. Tapi itulah setakat yang termampu lah, Kalau boleh ke semua jari lagi bagus. Mungkin daripada kecil dah dilatih sebegitu, kakinya lembut, boleh, silakan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan sukalah aku apabila hendak duduk pada yang kedua, duduklah ia atas kakinya yang kiri yang dilipatkan hal keadaannya menyentuhi belakang kakinya akan bumi, dan mendirikan kakinya yang kanan hal keadaannya melipatkan hujung jarinya menghadap kiblat, dan menghamparkan tangannya yang kiri atas paha yang kiri, dan menggenggam akan segala jarinya yang kanan atas pahanya yang kanan, melainkan telunjuk dan ibu jari, dan diisyaratkan dengan telunjuknya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kaki tangan kiri tegaklah, yang kanan genggam, kecuali jari telunjuk dan juga ibu jari, genggam. Kata Imam Syafi'i lagi, ada juga riwayat daripada Ali bin Abdul Rahman Al-Muawi, katanya telah melihat akan daku oleh Ibnu Umar, dan aku bermain-main dengan anak batu. Maka manakala berpaling ia memberi salam, menegah ia akan daku.
Katanya, jangan duduk membaca tahiyat dengan menghantar tangan berlepas main anak batu, bahkan perbuat olehmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatkan. Maka kataku, bagaimana Nabi perbuat? Katanya, adalah ia bila duduk ia dalam sembahyang, menghantar ia tangannya yang kanan atas pahanya yang kanan, dan menggenggam ia akan jarinya semuanya, dan mengisyarat ia dengan jarinya yang mengiringinya ibu jarinya, dan menghantar akan tangannya yang kiri atas pahanya yang kiri. Dan bila duduk ia pada rakaat yang keempat, mengeluar ia akan dua kakinya sama sekali daripada bawahnya, dan merapatkan dua papan punggungnya ke bumi, dan diperbuatnya dengan tangannya sebagaimana memperbuat ia dalam duduk tahiyat pertama. Nah, tu dia. Baik, jadi ada hadis yang lain pula cerita bagaimana ada seorang sahabat ini bila duduk tahiyat tu, dia tangan dia lepas ke bawah. Duduk tu sama dah, ya, duduk tu sama dah. Iftirash, iaitu kakinya melipat dan dia duduk di atas kaki tersebut, punggung tersebut, ya, kaki kanan angkat. Tapi tangan pula dia letak dekat dua paha, sambil bermain-main dengan batu-batu kecil yang dekat tepi-tepi tu. Ingat ya, Masjid An-Nabawi dulu adalah gangguan teknikal. Masjid An-Nabawi dulu adalah berlantaikan pasir. Lantaikan pasir. Ya, kita je kapet ni. Alhamdulillah. Ya, makin moden kan kita berkapet. Ya. Zaman Rasulullah dulu Masjid An-Nabawi berlantaikan pasir. Jadi sebab itulah ada para sahabat bila duduk, ya, dia duduk main-main dengan batu-batu kerikil-kerikil yang ada dekat tepi ni. Ya, ketika solat. Lalu dia tegah, ya, dia tegah oleh seorang sahabat Nabi, Ibnu Umar. Ya, dia tegah oleh Ibnu Umar. Sebab dia kata Nabi tak pernah main anak batu ketika solat. Tangannya, kedua-dua tangannya letak di atas paha. Tangan kiri atas paha kiri, tangan kanan atas paha kanan. Sambil yang kanan itu sambil menggenggamkan tangannya dan menunjuk ke hadapan dengan menggunakan jari telunjuk. Dan begitu juga bila duduk di tahiyat yang di rakaat yang keempat. Jadi di sini mungkin solat yang 4 rakaat lah, iaitu solat Zuhur, Asar ataupun Isyak. Maknanya apa? Duduk di tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, kakinya dimasukkan juga ke dalam kaki kirinya itu, tetapi punggungnya turun ke bawah, turun ke bumi. Ya, duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Ya, iaitu punggung letak di bumi, kaki kiri masuk ke dalam, kaki kanan angkat, ya, angkat. Sama seperti menghadap ke arah kiblat. Tu dia. Masalah duduk tahiyat bagi mazhab 4. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bagi Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan mereka yang muafaqah dengannya, bahawasanya duduk dalam sembahyang itu adalah ia muftarash, duduk secara muftarish, ya, menghamparkan kaki kiri ke bawah dan duduk di atas punggung di atas kaki kiri, ya, dan kaki kanan dilipat menghadap ke arah kiblat. Pada sekalian duduk mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, ya, rakaat pertama tahiyat awal ke tahiyat akhir ke kesemuanya duduk dengan cara iftirash. Duduk dengan cara iftirash. Duduk sama je seperti tahiyat awal. Dan di sisi Imam Malik, mazhab Maliki, Imam Malik rahimahullahu taala, sunat, ya, mutawarruk, iaitu dikeluarkan kakinya yang kiri daripada bawah batang kakinya yang kanan. Kaki kiri dikeluarkan di bawah batang kaki kiri yang kanan, kaki kiri yang kanan di atas, ya, bawah. Kemudian tegakkan kaki kanan dan punggung diletakkan di atas bumi, dipertemukan ke bumi akan pungkuknya, akan punggungnya. Ya. Ini Imam Malik, ya, rahimahullah, dalam mazhab Maliki.
Jadi kata Imam Syafi'i, ni sama jugalah. Ya. Jadi dalam mazhab Maliki sama juga dengan kita dalam mazhab Syafi'i ni, iaitu duduk secara tahiyat, duduk tawarruk secara tahiyat akhir bila berada di rakaat yang terakhir sebelum salam. Rakaat yang awal ataupun di tahiyat yang awal duduk iftirash. Duduk iftirash sama juga. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, bermula yang sunat itu bahawa duduk seseorang akan sekalian duduk hal keadaannya iftirash, melainkan duduk yang mengiringi salam. Dan bermula duduk di sisi Syafi'i rahimahullah itu 4 duduk antara 2 sujud dan 2 istirahah, mengiringi tiap-tiap rakaat sembahyang yang mengiringi berdiri, dan duduk bagi tasyahud awal dan duduk bagi tasyahud akhir. Maka sekaliannya sunat duduk iftirash, melainkan duduk yang akhir. Dalam mazhab Syafi'i kita semua duduk, ya, duduk istirahah ke, duduk antara 2 sujud ke, ya, ataupun duduk tahiyat awal ke, semuanya duduk iftirash, kecuali duduk untuk mengiringi salam, duduk tahiyat akhir, yang tu sahaja duduk tawarruk. Jadi bagi mazhab Syafi'i, ya, walau bagaimanapun, ya, boleh tak kalau ketika tahiyat akhir duduk iftirash? Hukumnya boleh, ya, tidaklah membatalkan solat kerana ianya merupakan perkara sunat. Duduk iftirash pun sunat juga, tak ada masalah ketika tahiyat akhir, ya. Cuma sunat yang afdal, sunat yang lebih baik duduk dengan secara tawarruk. Sebab tu kalau kita duduk sembahyang sempit-sempit, ya, kita tak boleh nak duduk tahiyat akhir, ya, duduk punggung ke bumi. Duduk punggung ke bumi, pijak kaki orang, ya, duduk ke bumi je, kaki orang kan terjolor kan, kaki kiri terjolor, kaki kanan di atasnya tu kan, ya, duduk macam tu terpijak kaki orang, itu tak boleh pula, haram, menyakitkan orang pula. Kawan sebelah ni macam ni, tahan, sakit, ya, nanti tak boleh, haram. Jadi duduklah seperti mana duduk iftirash, supaya tak pijak kaki orang, boleh, tak ada masalah, ya. Kerana itu juga hukumnya adalah sunat, cuma sunat yang afdal, sunat yang lebih baik, duduk tawarruk, bagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi ini mungkin sekarang ni mungkin dah berkembang ilmu kan, dah kurang lah perkara tu terjadi. Tapi ingat saya dulu, ya, biasanya kalau kita pergi Mekah ke, kalau ini orang Indon lah, ya, orang Indon, marah pula orang Indon kat saya nanti kan, ya, orang ni sekarang ni tengah merusuh tu, Indon merusuh, minyak naik, ya, minyak naik harga, masya-Allah, ya, itulah ekonomi sekarang memang tak menentulah. Jadi mungkin itulah, mungkin tak faham, ya, padahal dah sempit duduk ni, ya, di Masjidil Haram pun dah sempit duduk dah, ya, dia tetap juga nak duduk tawarruk tahiyat akhir, ya, seolah-olah benda tu wajib. Pijak orang pun pijak orang lah, selamba je pijak. Kawan sebelah ni macam ni kesakitan, ya, siapa kawan sebelah tu? Saya lah. Ya, sebab kita duduk tahiyat akhir kan, ya, cara orang mazhab lain dia selamba je duduk iftirash tu, ya, kita je mazhab Syafi'i, ya. Jadi mulalah sakitnya bukan main, ya. Adalah kita pula yang mengalah. Padahal kita dah dapat tempat pos yang baik untuk tawarruk ni, kita pula yang mengalah. Dah sakit, ya, duduklah iftirash, kan, tak ada masalah sebenarnya, tetap juga dapat pahala sunat, ya, dan hukumnya adalah sah, ya, cuma yang sunat yang afdal duduk tawarruk. Tapi dia berkeras juga, sebab bagi dia duduk itu mesti tawarruk bertahiyat akhir, duduk iftirash tak sah, itu masalah tu, ya. Bila tak tahu hukum mana yang rukun, mana yang sunat, sebab tu kita belajar. Alah ustaz, belajar dah lama dah ustaz, daripada sekolah rendah lagi ustaz, belajar daripada tadika lagi ustaz, tak sekolah pun dah belajar dah cara duduk ni ustaz. Tak apalah, ya, kita ulang kaji.
Dan kita baca hadis yang berkenaan, ya, bahawasanya itulah ada dalilnya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan disyarahkan oleh para ulama. Duduk makmum yang masbuk bagaimana hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, maka jikalau adalah seseorang sembahyang itu makmum yang masbuk padahal duduk imamnya pada akhir sembahyangnya akan sebagaimana duduk mutawarruk, duduk tawarruk. Ya, nescaya duduk masbuk itu hal keadaannya iftirash, kerana duduknya bukannya duduk itu mengiringi salam. Demikianlah hukum duduk tahiyat makmum yang masbuk yang tiada mengiringinya duduk yang akhir itu oleh salam. Makmum semayang, makmum masbuk, makmum yang lambat, makmum yang terpaksa menambah lagi rakaat sembahyang kerana belum cukup rakaat, datang lambat masbuk. Imam dah bagi salam, imam dah duduk tahiyat akhir, makmum duduk menemani imam, ya, untuk tahiyat akhir, kemudian akan bangun lagi menambah satu rakaat ataupun menambah lagi dua rakaat dan seterusnya. Jadi bagaimana makmum itu duduk? Adakah dia perlu duduk ikut imam, duduk tawarruk? Tidak. Ya, makmum tersebut kerana nak bangun, maka dia duduk secara iftirash. Sunat dia duduk iftirash. Sebab dia duduk itu belum lagi mengiringi salam bagi pihak dia. Duduk tawarruk ini iaitu mereka yang duduk untuk mengiringi salam. Selagi tak ada duduk itu tak ada mengiringi salam, maka duduklah dia seperti duduk iftirash. Yang kedua, bila duduk iftirash ini, bila imam dah bagi salam, senang nak bangun. Ya, kalau duduk tawarruk ini susah nak bangun. Ya, sebab dah melekat dekat lantai, macam digam-gam, seronok duduk tu. Ya, itu dia. Jadi duduk iftirash. Walaupun ketika itu imam duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Baik. Masalah duduk tahiyat orang yang nak sujud sahwi, bagaimana hukumnya? Ya, jikalau adalah atas orang yang sembahyang itu sujud sahwi, maka bermula qaul yang asahnya bahawa duduk ia sebagaimana duduk iftirash pada tahiyatnya. Maka bila sujud ia akan sujud sahwi, duduklah ia akan sebagai duduk tawarruk, kemudian salam ia. Itu dia. Orang yang nak sujud sahwi, sujud sahwi ini iaitu sunat hukumnya bila yang pertama melakukan kesalahan dalam solat. Contoh kesalahan, ya, bila dia mungkin tertinggal perkara rukun solat, contoh kesalahan, maka sunat dia untuk sujud sahwi. Ya, tertinggal rukun dan dia patah balik semula ke ataupun dia ulang balik rukun tersebut yang tertinggal ke dan sebagainya, maka sunat untuk dia sujud sahwi. Ataupun dia tertinggal rukun, dia terpaksa menambah rakaat kerana rukun itu tertinggal, maka dia juga sunat untuk sujud sahwi. Ataupun dia meninggalkan perkara-perkara sunat ab'ad pun sama juga, maka sunat untuk dia sujud sahwi. Contoh sunat ab'ad, tertinggal tahiyat awal, ataupun tidak membaca kunut, ya, ataupun tidak membaca selawat dalam kunut dan sebagainya. Itu merupakan beberapa contoh, ya, sunat-sunat ab'ad, maka sunat untuk dia sujud sahwi. Bila sujud sahwi ini, ya, maka dia duduk secara iftirash pada tahiyatnya. Ini pendapat yang lebih sahih, tapi ada khilaf lah katanya, ada khilaf. Pendapat yang sahih, duduk tahiyat akhir, ya, secara iftirash. Iftirash, ya, duduk iftirash, dah selesai tahiyat akhir, ya, dia pun sujud sahwi, Allahu akbar. Ya, sujud sahwi, subhana man la yanamu wala yashu. Ya, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lalai. Ya, dan dia pun Allahu akbar, duduk antara dua sujud, duduk iftirash juga, ya, untuk bersedia sujud kali yang kedua. Ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni sampai akhir, dia pun sujud kali yang kedua. Ya, subhana man la yanamu wala yashu. Ya, sujud sahwi kali yang kedua. Lepas tu dia dah sujud kali yang kedua, dia pun bangkit, duduk semula. Duduk macam mana? Duduk secara tawarruk. Ini pendapat yang lebih sahih lah. Duduk tawarruk. Kenapa duduk tawarruk?
Kerana duduk itu mengiringi salam. Duduk tahiyat akhir mengiringi salam. Lepas dah sujud sahwi, duduk sujud sahwi kali yang kedua, dia pun duduk secara tawaruk kerana nak mengiringi salam. Allahu Akbar, duduk terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, duduk secara tawaruk. Inilah perbuatan mereka yang sujud sahwi. Baik. Sujud sahwi rasanya kita dah bincang kot ni kot. Ya, apakah dia perkara-perkara yang menyebabkan sujud sahwi. Jadi saya tak jauh ulanglah balik ya. Tak tahulah dah belum, saya pun lupa dah. Tapi macam dah tebal dah kitab kita baca ni, rasa dah kot. Kita tahun dah baca kitab yang sama je. Tak habis-habis lagi. Dia boring-boring ke diri jadi. Baiklah. Masalah duduk tahiyat perempuan dan duduk tahiyat sembahyang sunat, bagaimana hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, bermula duduk tahiyat bagi orang perempuan sama seperti tahiyat orang laki-laki, iaitu duduk iftirash, pada lain daripada duduk tahiyat akhir, dan duduk tawaruk bagi tahiyat akhir, sama juga macam orang laki-laki. Semua duduk iftirash kecuali satu, iaitu duduk tahiyat akhir, duduk yang mengiringi salam, baru dah duduk tawaruk, sama juga ya. Dan bermula duduk tahiyat sembahyang sunat, sama juga seperti sembahyang fardu juga, pada segala duduk sembahyang. Jadi sama jugalah sembahyang sunat pun sama juga. Inilah kata dalam mazhab kita Syafi'i ya. Inilah mazhab Syafi'i dan juga Malik rahimahumallahu ta'ala, dan juga jumhur ulama. Ya. Jadi sembahyang sunat pun sama jugalah. Tapi kita tengok setengah-setengah tu orang sembahyang sunat tu dia tak tu sangat. Ya, dia tak beratkan sangat duduk tawaruk ni. Tapi sama je sebenarnya. Hukumnya sama je sebenarnya ya. Dengan solat fardu. Masalah duduk tahiyat dengan menyalahi yang disunatkan, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, dah dibacakan tadi itu bahawanya hukumnya ialah sunat. Maka jika duduk pada sekalian duduk sembahyang itu dengan iftirash atau mutawaruk atau bersila atau bertempuh atau berlunjur dua kaki, nescaya sah sembahyangnya. Dan jika menyalahi sunnah sekalipun, duduklah macam mana sekalipun, walaupun duduk itu menyalahi sunnah sekalipun, maka ia tetap sah sembahyangnya. Cuma ini dipikirkan oleh ulama akan sunat sahaja. Yang penting bila kita tahiyat itu kita mesti duduk. Jangan tahiyat kita berdiri. Itu fail. Ya. Yang penting kita duduk. Sunat iftirash, tahiyat akhir tawaruk. Mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau kita dah nak duduk bersela ke, berlunjur ke, apa duduk sekalipun, tafadhal. Hukumnya adalah sah. Tetapi menyalahi sunnah, mana kuranglah fadilatnya. Ya, kuranglah fadilatnya. Tapi bagi orang sakit, itu memang silakan. Orang sakit tak ada masalah. Ya, nak duduk berlunjur, tak boleh duduk tu, duduk bersela ke apa ke, silakan. Bagi orang sakit. Bab ma jaa fil isyarah fit tasyahhudi, bab isyarat, yakni menggerak-gerakkan tangan telunjuk dalam tahiyat. Alamak. Dah habis ke masa? Dah habis dah. Ya. Jari tunjuk nak gerak. Tak apalah, kita sambung kemudian lah kot. Jari tunjuk ni kot. Ya. Saya dulu ada orang beritahu kalau kita duduk tahiyat, kata dari tangan atau kanan yang belah kanan dia mengata kena lutut dari situ sampai ke kaki kanan. Yang belah sini tak ada jalan yang ini badan kita dari sikit lagi sikit supaya yang ini dan ini ada sikit juga sunat. Jadi nak tahu setakat ni saya baca hadis ni tak jumpa lagi lah. Jadi itu mungkin pendapat peribadi lah kot. Mungkin pendapat peribadi. Wallahu a'lam. Ataupun ada ulama yang berpendapat itu, wallahu a'lam, saya tak tahu.
Kesunatan. Untuk yang afdal, tunjukkan yang afdal. Wallahu alam, saya tak tahu. Yang saya pula tak pernah terbaca pula. Yang bila duduk, ini duduk tahiyat akhir Oh, tak kisahlah awal ke akhir ke, mana kita tetap kena sengitkan tubuh kita sebab supaya siku ni dapat kena pada peha kita. Yang kanan sajalah, yang kiri tak. Wallahu alam. Saya tak pernah terjumpa dan tak pernah terbaca pula benda tu. Itu kena tanya orang-orang yang arif lah. Jadi kalau ada yang tahu sila komen dalam Facebook. Kau ada kitab ke apa kan, live kan, sila komen kalau bagi yang tengok yang tahu. Saya memang tak tahu. Minta maaf lah. Terima kasih kepada yang bertanya. InsyaAllah kita sambung lagi dengan menggerakkan jari. Ya, mana yang betul jari tegak-tegak ke, terus ke daripada awal macam tu ke, ataupun daripada awal duduk macam tu bila tahiyat, start macam tu bila ucapan la ilaha illallah, ataupun gerak kiri kanan, atas bawah, ya, ataupun bulat ke, ataupun eja la ilaha illallah, eja. InsyaAllah ya, pertemuan akan datang kalau dipanggil lagi insyaAllah ya, kita akan bahaskan tentang benda ni ikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.